Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali, saya nak wish anda untuk hari ini. Saya mendoakan anda semua insya-Allah dapat capai apa sahaja target, dapat capai apa sahaja yang anda nak lakukan pada hari ini, insya-Allah dipermudahkan urusan. Mudah-mudahan itu akan membantu anda untuk bantu orang-orang sekeliling anda nanti, insya-Allah. Okey, baik. Sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda hari ini. Saya nak ucapkan selamat datang ke sesi kita pagi ni, sarapan minda momentum. Okey, berapa ramai kat sini dah ready? Berapa ramai kat sini yang bersedia untuk sesi kita pagi ni? Saya adjust sikit saya punya kamera ni. Okay, bagi dia tinggi sikit. Okay, very good. So pagi ni saya nak kita sama-sama renung balik apakah benda yang kita dah capai semalam. Okay, sekurang-kurangnya saya nak mengajak anda untuk kita bersyukur apa yang Allah Ta'ala dah bagi kita pada hari semalam. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala tambahkan nikmat tu. Dan sangat bahaya kepada mereka yang tidak bersyukur sebab Allah Ta'ala bagi peringatan yang sangat keras. Allah Ta'ala kata api neraka tempatnya mereka yang tidak bersyukur. So cuba kita ambil 3 perkara yang semalam kita boleh syukuri semalam. Apa yang berlaku? Okay, macam saya semalam lah, saya dapat meeting, dapat tahu keadaan finance, okay, dapat tahu keuangan daripada tim finance kita. Okay, dia bagi tahu apakah benda, apa status dia, apa yang kita capai, apa benda kita nak repair. Yang kedua semalam, alhamdulillah juga saya bersyukur sebab dapat spend masa dengan family, dapat tengok anak-anak, dapat main kejar-kejar, dapat bersama, tengok cerita malam tadi apa monster, apa benda entah kan. Okey, tu antara benda momen yang saya rasa sangat-sangat saya syukuri. Yang ketiga apa? Saya bersyukur alhamdulillah semalam dapat mulakan puasa sunat sempena bulan Zulhijjah. Dan saya juga ucapkan kepada alamak bersyukur juga ni kucing main gesel-gesel kat tiang tripod ni. Okay, bersyukur kan ni kucing ni pantang tengok saya live ni, dia pun nak live sama ni. Okay, saya bersyukur sebab dapat spend masa together bersama dengan family dah. Okay, jangan saya betulkan sikit kamera. Okay, baik. So pagi ni saya nak kongsikan sedikit sharing pagi ni supaya dapat bantu anda semua untuk stay fokus, teruskan untuk nak capai anda punya target, teruskan untuk capai anda punya matlamat. Okey? Dan saya nak anda dengar sampai habis sebab saya ada hadiah special tau hari ni, ada hadiah yang istimewa. Okey, kepada anda semua yang mendengar ataupun anda menonton ni sampai habis. Boleh ke boleh? Dan saya nak pastikan juga saya nak anda bantu saya untuk tag sekurang-kurangnya 3 orang kawan anda. Cuba tag 3 orang kawan. Okay, kemudian tekan button share. Sebab pagi ni saya nak beri kepada anda adalah, okay, tajuk pagi ni adalah saya nak bantu anda dari segi bagaimana untuk kita nak kita apakah yang kita nak kena lakukan supaya kita tak nak biarkan COVID memusnahkan impian kita. Kita tak nak benda tu berlaku. So saya nak ajar anda 3 cara perangi COVID supaya COVID ni tak musnahkan impian. Kita dah lama sangat, dah lebih, saya rasa dah hampir 1 tahun setengah dah kita berada dalam keadaan pandemik. Sekejap PKP, PKPB, PKPD, PKPP, lama-lama kita pun macam tak boleh nak fikir sangat dah. Kau fikirlah sendiri. Jadi saya nak bagi tahu sebab saya nak cakap apakah tiga isu utama kat sini. So bila berlakunya pandemik, bila berlakunya lockdown, so kita ada isu yang kita agak struggle untuk kita nak bergerak. Kita nak ke sana kemari tu agak mencabar. Setengah perniagaan bisnes tak boleh nak buka. Tidak boleh nak beroperasi. So, apa masalah kat situ? So, ramai peniaga ni kadang-kadang ada yang masih menunggu. Ada yang masih dalam keadaan tunggu dan lihat. Dia tunggu dan lihat. Tunggulah, nantilah, asa-asa nanti tengoklah nanti kan kerajaan umumkan, menteri umumkan, dah habis lockdown. Masalahnya tidak. Masalahnya sekarang ni kes semakin meningkat. Kadar vaccination pula masih lagi rendah. Saya doakan anda insya-Allah dapat divaksin yang cepat. Saya pun alhamdulillah baru je dapat confirmation tadi
untuk menerima vaksin pada hari ini, insyaAllah. Doakan. Saya pun doakan anda untuk dapat benda ini cepat segera. Okey. Yang kedua, isunya masih ramai lagi yang kadang-kadang mereka ni masih gunakan strategi yang sama. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan yang kita tengah tersepit, pelanggan tak boleh nak jumpa kita secara bersemuka, secara face to face, dan kita masih lagi menggunakan cara yang sama. Okey? Cara yang sama. Mungkin kita masih lagi mengharapkan buka kedai macam biasa. Masih lagi tunggu customer datang. Saya faham. Ada setengah essential service yang dibenarkan untuk buka beroperasi. Tetapi masalahnya ramai orang yang berada di rumah masih lagi takut untuk nak keluar. Lebih-lebih lagi bila mereka tengok kes ni makin naik, kes ni makin meningkat, kes ni makin tinggi, kan? So itu menyebabkan ramai orang yang mereka berada dalam keadaan yang ketakutan. Siapa faham tu? Mereka takut untuk nak keluar, tetapi kita yang berniaga ni masih lagi menggunakan teknik yang sama. So how? Boleh ke kita buat benda yang sama untuk dapatkan perkara yang berbeza? Tak mungkin, babe. Okay? Buat benda yang berbeza, baru dapat hasil yang berbeza. Buat benda yang anda tak pernah buat untuk dapat benda yang anda tak pernah dapat. Siapa faham tu angkat tangan? Siapa yang faham? Okay? So tu isu dia, masih lagi gunakan strategi yang sama. Dia mengharapkan okey lah, lepas ni boleh lah dapat, boleh lah aku berniaga lepas ni. Tapi masalahnya hari demi hari, kalau kita tengok hari ni lockdown, saya tak silap saya adalah hari yang ke-43 ke 44 hari. Dah lebih 1 bulan setengah, dah hampir nak menghampiri kepada 2 bulan. Takkan kita masih lagi nak gunakan cara yang sama? Okay, boleh dengar ke suara saya? Adakah anda boleh dengar suara saya clear? Kalau boleh dengar clear, anda komen kat situ, dengar clear. Dan please tekan button share untuk bantu lebih ramai orang lagi dengar kita punya session yang perkongsian penting pagi ni. Saya nak bagi anda 3 bekalan penting. Okay, so tadi saya bagi isu, baru 2. Yang ketiga, masih ramai lagi tak nampak dunia digital. Masih ramai tak nampak. Sebab saya dah cakap tentang dunia digital, tentang online kan business daripada sebelum COVID lagi. Sebab masa tu memang kita dalam keadaan dunia sekarang, dia memang tengah beralih kepada digitalization, kepada dunia online. So ramai orang yang sekarang ni macam dah malas dah nak keluar. Kalau setakat benda tu boleh order online, kenapa kita sibuk nak kena keluar cari parking, nak kena jalan jam, duit minyak, duit petrol, macam-macam tol kena bayar, mungkin risiko nak accidentnya. So sekarang orang boleh duduk rumah, order makan, minum, segala keperluan boleh order menggunakan just smartphone, gunakan internet. So benda ni memang dah berlaku. So apa yang saya nak adalah anda kena ada mentality supaya anda dah start aware tentang bagaimana aku perlu mengonlinekan bisnes ni. Faham tak faham tu? Okay? Sebab lepas katalah COVID ni pun dah berakhir, mudah-mudahan insya-Allah, orang tetap akan menggunakan online sebab dia dah terbiasa. 1.5 tahun ke 2 tahun ni memang orang betul-betul belajar tentang online. Kelas online, macam-macam. Semalam one of my team members yang dia dah nak kahwin dah, saya tanya dia buat apa tu kan, tengok handphone, pakai songkok, tengah kursus kahwin. Okay? Kursus kahwin pun online. Nikah pun saya dengar ada online juga kan. Okay? Nikah pun online. Kursus kahwin pun dah online. Jadi semua benda yang dahulunya orang fikir tak mungkin lah online ni macam mana kan. Okay? Sekarang semuanya dah kepada online. Macam siapa kat sini nak belajar lagi? Siapa kat sini nak dapatkan saya ada sebenarnya hari ni malam sekarang kita memang ada satu kelas yang khas. Bagaimana untuk you all belajar untuk mengonlinekan bisnes. Kita masuk kepada topik yang spesifik kepada Facebook Ad. Dan kita bagi anda, kita nak berikan anda 5 video yang terbaru, yang latest. Kalau malam ni ada penambahan, tunggulah pengumuman malam sekarang insyaAllah. Okay, ada video yang latest, yang terbaru tentang bagaimana untuk nak mengonlinekan bisnes menggunakan Facebook. Dan spesifik kita nak masuk kepada
Facebook ads. Okay. So, that's the 3 issue yang saya sebutkan tadi. Okay. Saya nak bagi anda bekalan 3 benda supaya kita boleh lawan COVID ni. Kita boleh pastikan walaupun dalam keadaan pandemik, kita tak nak biarkan COVID ni menghancurkan apa yang kita nak capai. Boleh ke boleh? So, saya nak bagi anda 3 benda supaya menjadi bekalan semangat anda. Bekalan anda punya, orang kata, kekuatan, insya-Allah. Dengan izin Allah, bukanlah saya. Saya hanya membantu anda untuk faham benda ni. Boleh ke boleh? Terima kasih kepada yang belanja love tu. Terima kasih kepada yang dah tag kawan-kawan dia. Thank you very much kepada anda yang tekan butang share. Thank you. Okay, so saya nak cakap benda ni. Yang pertama. Yang pertama, siapa yang kat sini perasan? 2 hari lepas, ada seorang tua ni, umur dia 70 tahun. Dia baru saja menyelesaikan misi dia melancong ke angkasa dalam masa lebih kurang 1 jam lebih, tak silap. Okay. Dia terbang ke angkasa, dia sampai ke space pada tahap zero gravity. Yang dia boleh terapung, dia tengok bumi apa semua, dan kapal tu balik semula. The problem sebelum ni, bila pergi nak ke angkasa, dia orang kena guna roket, kena guna tapak untuk nak buat pelancaran dia. Banyak gunakan barang, roket apa semua, banyak gila untuk nak menembusi atmosfera bumi dan nak keluar. Lepas tu bila patah balik, dah tak boleh guna dah roket tu. Dia tidak boleh guna. But ada seorang tua ni, nama dia adalah Sir Richard Branson. Dia ni orang yang memang daripada dulu lagi, target dia, impian dia adalah pelancongan ke angkasa. Tour to space. Sehingga sampai umur dia 70 kan. Daripada dia buat adalah Virgin Music asalnya. Kemudian dia buat Virgin Air. Dia buat company penerbangan tambang murah, antara yang the first in the world. Kemudian dia masih lagi passion, dia masih lagi bersemangat untuk make sure impian dia dan bawa ramai orang menjadi pelancong ke angkasa. Okay, alhamdulillah 2 hari lepas dia berjaya. Dia berjaya sampai ke angkasa dalam masa 1 jam lebih je. Dia terbang naik Virgin Galactic, and then lepas tu roket dia macam ada kapal terbang dia. So kapal terbang yang main tu akan dia macam dia lepaskan zat turun ke bawah dan dia pecuk ke atas. Kapal yang asalnya bawa yang main tadi ni dia patah balik. So yang tengah-tengah dia turun zat, pop terus menuju ke angkasa dengan kelajuan 3 Mach. Dia tak silap saya 3 Mach tu adalah beberapa ribu mile per hour. Dahsyat gila. Pada ketinggian tak silap saya melebihi 400,000 ke 500,000 kaki. Macam. Dan dia berjaya balik pula lepas tu, membawa lebih lagi 4 orang astronot. So everyone can be an astronaut pada hari ini. Dan tak silap saya, dia menawarkan package percutian ke angkasa ni dengan harga $250,000. Orang dah boleh jadi angkasawan sekarang. Itu kos dia maybe mahal lah sekarang. Maybe mungkin akan datang, mungkin lagi makin lama makin low cost. Sebab anda pun ingat dia adalah Virgin Air punya owner yang buat asalnya penerbangan tambang murah. Macam. So apa benda yang ada pada Sir Richard Branson? Apakah nombor 1 yang walaupun dalam keadaan pandemik, dia masih lagi boleh terbang ke angkasa, weh. Masih lagi boleh capai impian tu. So dia ada yang pertama adalah dia ada semangat. Semangat dia tak pernah luntur. Sebab dia ada passion nak capai benda tu. Dia ada fire. Dia ada api dalam diri dia yang aku mesti capai. Tak kira. Kalau ikutkan, babe, bukannya senang. Bukan senang. Nak pergi, nak membina satu kapal melancong ke angkasa. Even pernah mengorbankan beberapa orang pilot dalam percubaan dia. Buat testing, saya pernah tengok few years back. Saya tengok memang ada yang kapal terbang tu pernah terbakar, pernah meletup, mengorbankan juruterbang, pilot dalam tu. Tapi dia tak pernah patah semangat, tak pernah padam semangat dia. So nombor 1 saya nak anda tulis kat situ, semangat. Find your purpose. Kenapa you nak buat apa yang you buat sekarang? Okay? Mungkin ada di kalangan you nak buat benda sebab you nak selamatkan ramai orang. Kata ada anak murid saya yang buat produk untuk tambahkan susu ibu. Sebab dia pernah ada satu isu yang dia tak dapat nak menyusukan anak dia dengan sempurna. Sehingga dia berusaha, Alhamdulillah Allah Ta'ala tunjukkan jalan. Dan bila dia dapat je benda tu, dia berusaha untuk membantu ramai ibu
menyusukan anak-anak dia dengan sempurna juga sampai umur 2 tahun. So dia start untuk menulis berapa orang yang dia akan tolong. Berapa ramai ibu-ibu di Malaysia yang dia nak tolong. Sama juga dengan anda. Cuba tuliskan berapa ramai yang nak tolong. Dan the numbers tu mestilah besar. Okay? Nombor tu mestilah besar supaya semangat kita ni setiap kali bangun tidur, bangun je pagi ni, semangat kita nak tolong orang. Siapa rasa pagi ni saya semangat? Siapa kat sini pagi dan saya macam semangat? Tiap-tiap pagi dia tak berhenti, babe. Buat sarapan minda, momentum, sarapan minda. Untuk nak bantu anda. Sebab saya ada semangat, saya ada purpose saya nak bantu setiap tahun 100,000 orang peniaga, usahawan. Untuk belajar bagaimana nak onlinekan bisnes. Saya nak pula kat situ daripada 100,000 yang kita bantu, saya nak ada 1,000 orang dalam masa setahun dia akan capai jualan 1 juta pertama. Lebih kurang hanya RM83,000 sebulan. Kalau dia buat benda tu berturut-turut selama 12 bulan, dia akan capai 1 juta yang pertama dia, insya-Allah. Itu purpose saya bangun setiap pagi, saya mesti nak bantu. Saya mesti fikir berapa ramai lagi aku tak tolong, berapa ramai lagi orang kat Malaysia ni yang masih lagi belum dapat produk aku, belum dapat perkhidmatan aku, yang lagi kelakar, yang tak tahu pun kewujudan bisnes kita. Bagaimana nak bagi dia nampak, bagaimana nak bagi dia tahu, bagaimana nak bagi dia kenal dengan produk kita. Macam. So kalau ada semangat ni, tiap-tiap pagi kita akan bangun dengan high energy, dengan ada kesungguhan. Bila ada semangat. Siapa faham tu? Okey. Ni antara benda yang baru ni saya belajar daripada mentor saya sebenarnya. Kan, bila saya dengar ni, saya rasa, aku patut kongsikan benda ni pada ramai orang, insya-Allah. Okey? So, nombor 2. Siapa nak tahu yang kedua? Bagaimana untuk kita nak capai impian kita walaupun dalam keadaan pandemik ni? Okey? Nombor 2 saya nak cakap adalah, nombor 2 adalah anda kena serve more people and solve more problem. Ni dua-dua saya bagi. Serve more people maksudnya bantu lebih ramai orang, bantu selesaikan lebih banyak masalah. Okay? So kita nak bantu lebih ramai orang. Kalau selama ni mungkin kita hanya sebulan kita ada 20 orang customer, 30 orang. Bagaimana kita nak meningkatkan kepada 100 orang? Bagaimana nak ada 200? Bagaimana ada 300 orang? And start untuk pecah-pecahkan benda tu. Kalau contoh katalah anda nak capai, bulan ni aku nak capai 300 orang customer beli produk aku. So 300 bagi 30, satu hari kita hanya perlukan 10 customer je. 10 je. Mungkin belah pagi 4 orang beli, belah petang 3, belah malam 3. Dah cukup 10. So ramai orang kadang-kadang dia tak nak pecahkan dan dia nampak, alah susah lah, nombor ni macam besar sangat lah, macam tak logik lah, macam tak masuk akal lah. Itu yang berlaku. So faham tak saya cakap ni? Okay? Pecahkan tu supaya anda boleh nampak numbers yang you nak bantu ni lebih ramai lagi. Nombor 2 tadi saya kata adalah serve more people and solve more problem. Macam dapat ke dapat tu? So kalau anda pegang benda ni betul-betul, you akan semangat, you akan memang lawan COVID habis-habisan. Okay? Yang ketiga, saya tak nak panjang sangat. Yang ketiga adalah strategi. Yang ketiga adalah saya nak anda fikir, saya nak anda berfikir, saya nak anda nampak apa strategi yang aku nak guna pakai sekarang. Aku tak boleh nak guna strategi yang sama. Facebook marketing tak boleh hanya mengharapkan zero cost marketing sahaja. Yes, betul. Ada cara yang zero cost marketing. Ada. Tapi agak lambat sekarang ni Facebook. Anda kena ingat tau, Facebook tak ada apa-apa bisnes lain. Dia tidak ada cara lain buat duit. Kecuali satu benda je, iaitu pengiklanan yang dia buat, iaitu Facebook Ads. That's why kalau you perasan kadang-kadang bila buat posting, macam krik-krik lah, tak ramai orang nak tengok. Tak ramai orang yang respon. Kan? Tak ramai orang yang alert, yang nampak benda tu. Okay? So kat situlah datang Facebook cakap, kalau nak benda tu laju, nak pergi, saya faham ni, belanja love sikit. Okay? Thank you kepada yang dah tekan butang share. Thank you very much. Dengar ni betul-betul. Sebab saya juga ada sesuatu yang saya nak berikan percuma kepada anda hari ni. Berkaitan dengan topik yang saya cakap ni, strategi Facebook. So kalau anda perasan, bila kita buat posting kat page, walaupun kita ada follower berapa ribu, follower tu macam tak nampak. Yes.
So anda kena ingat, bukan semua benda dalam Facebook sekarang dia nak bagi free. Bukan semua benda dia nak bagi free. Walaupun kita dah tarik followers, untuk menyampaikan mesej dengan berkesan kepada followers kita, you all memang wajib. Ni wajib you all kena buat Facebook ads. You all kena buat. Untuk membantu you capai or deliver or menghantar mesej ni, dan you punya pelanggan yang akan faham, akan nampak benda tu. So you kena tahu bagaimana cara yang betul untuk buat Facebook ads. So, saya ada 5 video percuma yang kita nak beri kepada anda. Yang dia adalah memang teknikal. Ramai tanya kita macam mana nak buat, how to. Kalau saya bisnes ni macam mana nak buat. Kalau saya macam ni, macam mana saya nak buat. So, saya nak cakap dengan anda, kita ada sediakan 5 video panduan terbaru yang paling latest. Dia adalah memang relevan dengan perubahan Facebook. Saya nak bagi tahu anda juga, Facebook baru-baru ni dia adalah buat satu perubahan besar-besaran. So kalau anda tidak faham, you all tak alert, tak aware dengan perubahan ni, you masih lagi gunakan cara lama, you akan nampak macam Facebook makin slow. Facebook macam makin tak ada respon. Siapa yang belanja untuk FB Ads, dia mungkin nampak ads dia macam tidak berkesan pun. Siapa ada perasan benda tu? Macam tak berkesan, babe. Macam orang tak nampak. That's why saya nak cakap, kami nak mengajak anda untuk menguasai, untuk mahir, untuk ambil tahu, untuk faham tentang Facebook Ads Marketing. So malam ni saya nak jemput anda. Malam ni kita ada kelas special yang saya terangkan spesifik apa FB Ads tu, cara nak guna, kat mana kelemahan dia, kat mana kesilapan dia. Dan kita ada video nak bagi hadiahkan kepada anda secara percuma pula tu. Okay, ada 5. Kalau ada bonus, nanti kita bagi tahu malam ni. Okay, yang saya nak cakap, kita memang ada sediakan untuk anda. Okay, ada, yes. Ada sangat jajak saya tunjukkan benda tu. InsyaAllah kita harap ianya akan membantu anda. Ni dia. Ini saya nampak. Kita ada 5 video Facebook Ads Marketing yang kita nak beri kepada anda secara percuma. Okay, so saya nak anda ready untuk masuk kelas malam ni. Ini tak cukup misai janggut ni sebab kita nak buat korban. Jadi disunatkan untuk tidak memotong misai janggut, potong kuku, rambut, segala bakai. Jadi saya tak tahu apa jadi pada sampai raya haji ni. Adakah penuh berjambang muka saya? Okay. So, saya nak mengajak anda dan tolong tolong ajak sekali kalau you ada agent kalau saya jadi you, kalau saya ada agent, saya ada team marketing saya, team sales, ada dropship, ada stockist, ajak mereka join sekali. Sebab kalau dia pandai Facebook, dia akan buat sale banyak. Kalau sale dia banyak, you all yang untung sebab you ada overriding. You all boleh dapat commission daripada dia punya sales juga. So, pastikan join malam ni. Kita ada kelas nama dia Kuasai Pemasaran Online. 1 jam je. Serius, saya tak akan lebih masa saya. 1 jam sahaja saya nak anda spend masa. Dan ada hadiah. Ada hadiah untuk anda, ada video yang kita nak bagi latest. So, bagaimana nak join untuk sesi malam ni? Anda join dahulu grup Telegram yang kami dah buat ni. Telegram Najib Asada ORM, Online Rocket Marketing. Okay? So, bagaimana nak join? Anda boleh pergi ke, type je dalam anda punya browser kejap lagi, telegramnajib.com. telegramnajib.com. Saya ulang balik. Tim bantu saya untuk tag, untuk pinkan kat situ, telegramnajib.com. So, anda masuk dalam tu, kita ada satu nanti poster, ada cara kat situ bagaimana nak join kelas pukul 9 malam nanti. Okay? Lepas tu, saya minta anda untuk forwardkan kepada kawan-kawan, kepada ejen, stockist, dropship. Kalau you ada team marketing, minta mereka belajar. Sebab bila mereka boleh kuasai knowledge ni, skill ni, sale you all naik banyak, babe. You all akan dapat buat online dengan betul. You all akan dapat jalankan kempen marketing dengan berkesan, babe. Boleh naikkan sales. So, jangan lupa untuk dapatkan link access dalam Telegram. Dan dalam Telegram tu ada banyak video, ada banyak tips yang kami kongsikan kepada anda, insyaAllah. Okay, saya rasa itu saja untuk sesi sarapan minda momentum pagi ini. Harap-harap kita dapat berjumpa pada malam karang.
Dan saya doakan apa saja urusan anda pada hari ini dipermudahkan insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye.